Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini cikgu buat satu perkongsian berkaitan dengan teknik menjawab soalan esei geografi PT3 iaitu yang mempunyai markah 30 markah. Kita tengok satu-satu slide yang cikgu telah sediakan pada hari ini. Soalan esei dalam kertas PT3 ini sebenarnya adalah soalan bahagian C. Yang pertama dia mempunyai 4 soalan, jadi kena jawab 3 sahaja. Biasanya soalan dipecahkan kepada 2 bahagian, iaitu A dan B. Pecahan markah 4 atau 6 atau 5. Okey. Bagaimana teknik menulis esei geografi dengan baik? Yang pertama mestilah ada nombor soalan. Kalau soalan itu yang kamu pilih itu ialah soalan 6, tulislah soalan 6. Jangan tidak tulis soalan sebab ini akan mengelirukan guru yang memeriksa soalan tersebut. Yang kedua ialah sebaiknya memulakan esei dengan ayat pengenalan. Ayat pengenalan ini maksudnya ialah soalan. Contohnya kalau kesan, kesannya. Itu ayat pengenalan. Tidak perlu panjang-panjang seperti membuat karangan dalam bahasa Melayu. Yang ketiga ialah soalan esei tidak digalakkan ditulis dalam bentuk poin. Sebab kita menghurai, soalan esei namanya janganlah tulis dalam poin, tetapi di dalam perenggan. Sekiranya soalan itu memerlukan 3 fakta, maka 3 perengganlah. Kalau soalan itu memerlukan 2 perenggan, 2 fakta, maka 2 fakta sahaja. Okay, mestilah lengkap dengan fakta, huraian ataupun contoh berdasarkan markah. Kalau 4 markah, maka dia perlu huraian atau contoh dengan fakta. Ataupun kalau 6 markah, dia mesti adalah dengan huraian, fakta, huraian, dan contoh. Okay, elakkan menulis esei dalam bentuk karangan. Macam yang cikgu bincangkan tadilah. Okay, seterusnya kita tengok pula apa kaitan antara kata kunci dengan kaitan kata kunci dan 4 markah. Kata kunci ini maksudnya terangkan, jelaskan, mengapa, bagaimana. Okay, kalau 4 markah, 3 ni ada banyak lagi sebenarnya, tapi yang cikgu bagi contoh ni terangkan, jelaskan, mengapa, bagaimana. Kamu cuma boleh perlu berikan 2 fakta. 2 fakta ni wajib. Yang ini boleh pilih. Sama ada kamu berikan soalan huraian ataupun contoh. Begitu juga dengan mengapa. Kena ada berikan 2 fakta, 2 huraian atau 2 contoh. Bagaimana pula ialah 2 fakta, 2 huraian atau 2 contoh. Ya, ini cikgu suka ingatkan. Contohnya ini soalan terangkan, jelaskan. Dia mesti 2 fakta, 2 huraian. Huraian ini maksudnya huraian yang menyokong isi penting. Boleh juga dibuat dalam bentuk contoh. Itulah dimaksudkan tadi 2 huraian ataupun contoh. Ya, ini idea utama. Idea utama ya. Jadi pilih idea utama berdasarkan istilah geografi. Bukan istilah bahasa Melayu ya. Contoh soalan. Cikgu bagi satu contoh soalan. Contohnya, terangkan kepentingan perkembangan sistem telekomunikasi kepada pembangunan ekonomi negara. Ini membawa 4 markah. Dia punya soalan ialah terangkan. Masih ingat tadi terangkan? Terangkan 2 fakta, 2 huraian atau 2 contoh. Kita tengok jawapan dia, contoh jawapan ya. Kepentingannya ialah, ini maksud cikgu tadi penjelasan. Pada awal tu soalan dia meminta apa. Kalau kepentingan, kepentingan. Kalau kesan, kesanlah. Okay. Kepentingannya ialah meluaskan pasaran barangan. Ini fakta 1. Yang seterusnya ialah jualan atas talian. Itu ialah huraian. Huraian. Okay. Maksud dia macam mana meluaskan pasaran barangan sebab dia atas talian sahaja. Tidak perlulah dari pintu ke pintu untuk menjelaskan apa barangan yang kita hendak jual. Okay. Seterusnya, contohnya ialah jualan barangan di Lazada. Lazada ini ialah dalam talian kan. Walau bagaimanapun macam yang cikgu cakap tadi, 2 fakta, 2 huraian atau contoh.
Jadi yang ini, satu perenggan ini sudah memberi 3 markah. Jadi, 1 markah bonus lah. Dia sudah dapat 2 markah di sini. Okey. Walau bagaimanapun, dalam yang ini tidak akan diambil sebagai markah ya. Sebab kamu kena berikan satu fakta lagi. Iaitu, contohnya di sini, memudahkan mendapat maklumat terkini. Fakta 2. Jadi seperti siaran langsung dalam TV3. TV3 kan? Itu adalah huraian. Yang ini ialah contoh. Berita semasa mengenai isu pandemik COVID-19 dalam negara. Iaitu ialah isu semasa. Itu adalah contoh. Tapi disebabkan soalan ini hanya perlu 4 markah. Walaupun sebenarnya dapat 6 markah ni. Tapi dia dapat markah 4 markah paling minimum. Jadi dia tidak perlu satu huraian yang berjela-jela macam karangan. Dia cuma straight to the point apa jawapan yang diperlukan. Okay, kita tengok lagi contoh yang kedua. Iaitu jelaskan jenis kegiatan sektor ekonomi sekunder di Malaysia. Ingat tak, ekonomi sekunder di Malaysia. Ini 4 markah. Okay, jelaskan. Dia punya ni keyword soalan ialah jelaskan. Jadi dia masih lagi 2 fakta, 2 huraian atau 2 contoh. Okey. Contoh jawapan. Tadi jenis industri sekunder kan? Sekunder, ingat tu. Kedua. Bukan pertama. Bukan ketiga. Sekunder ialah terdiri daripada pembuatan kan? Pembuatan, industri pembuatan. Jadi, industri pembuatan berasaskan sumber hutan. Sumber hutan. Ini ialah fakta. Seperti bambu, rotan dan pokok seraya. Okay, ini sebenarnya boleh jadi huraian. Contoh apa yang dikeluarkan ialah mengeluarkan perabot, kayu gergaji dan papan lapis. Ini sudah contoh. Tapi kita sudah dapat markah di sini. Fakta 1 dan fakta 2. Setakat ini pun boleh sebenarnya. Okay. Tapi kena fakta yang kedua. Kalau di sini kamu berikan macam begini, tetap juga tidak dapat markah penuh sebab dia perlu paling minimum ialah 2 fakta, 2 huraian atau contoh. Jadi yang kedua, industri makanan dan minuman, iaitu fakta 2, jenis industri makanan dan minuman. Contoh, makanan laut dan makanan beku. Bukan, ini huraian lah, huraian makanan laut dan makanan beku. Contoh, macam kerepek ikan atau huraian. Sebenarnya pelajar ini mendapat 6 markah. Tapi disebabkan soalan ini cuma perlu 4 markah. Jadi 4 markah dia memang dapat penuh. Senang kan? Tidak perlu pun tulis banyak-banyak. Kamu akan ialah tepat dan istilah geografi. Okey. Seterusnya kita tengok pula soalan yang berkaitan dengan 6 markah. Kata kunci 6 markah. Okay, ini ada agak berbeza sedikit berbanding dengan yang sebelum ini. Iaitu kaitan kata kunci. Okay, kata kunci, huraikan, terangkan, jelaskan, mengapa, bagaimana. Ada satu lagi ni sebenarnya. Kalau nyatakan, tapi jarang-jaranglah nyatakan dia dalam soalan 6 markah ni. Huraikan. Satu-satu kelainan berbeza dengan yang lain-lain. Huraikan sahaja yang 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Jadi, soalan akan datang ini kamu tengok betul-betul. Kalau ada huraikan, pastikan kamu cuma ada 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Macam mana kalau kamu bagi 3 fakta, 3 huraian? Salah. Nanti kamu cuma akan dapat markah minimum 4 markah. Dia mesti 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Nanti juga akan terangkan dalam contoh soalan yang seterusnya. Seterusnya kita tengok soalan 6 markah di mana dia memerlukan huraian atau contoh sahaja. Yang ini tadi wajib ada contoh. Yang ini huraian atau contoh. Iaitu dia punya kata kunci ialah terangkan, jelaskan, mengapa. Okay, contoh soalan yang pertama. Huraikan kesan kegiatan pertanian kepada alam sekitar. Huraikan kesan kegiatan pertanian kepada alam sekitar. Berapa fakta? 2 atau 3?
Dua fakta. Wajib ada contoh. Sebab huraikan, wajib ada contoh. Huraikan, wajib ada contoh. Huraikan, wajib ada contoh. Ingat tu. Contoh jawapan, kesannya, cuma kesannya bilang sahaja. Tidak perlu panjang-panjang. Cukup sebagai pengenalan ayat. Tidak perlu ayat yang panjang. Kerana tidak ada markah pun tu. Contohnya, kesannya ialah kehilangan habitat tumbuhan fakta yang menyebabkan kepupusan tumbuhan ialah huraian 1 seperti pokok meranti. Contoh. Selain itu, kehilangan habitat binatang tadi tumbuhan. Fakta 2, kepupusan binatang itu ialah huraian 2 seperti harimau. Contoh 2. Kalau sampai di sini sahaja pun sudah mendapat markah iaitu 6 markah. Tapi boleh tambah juga untuk memberi supaya kamu rasa yakin dengan kamu punya markah. Justru itu pencemaran air berlaku. Just in case kalau di atas tu kamu tidak berapa yakin, tambah lagi. Pencemaran air berlaku kerana racun serangga. Racun serangga ni huraian menyokong kepada fakta menyebabkan contoh ikan mati. Apa yang mati? Tumbuh-tumbuhan mati. Ketam mati. Itu adalah contoh. Jadi pelajar ni mendapat 6 markah. Okay, cikgu tengok lagi soalan contoh yang 2. Ini huraikan. Huraikan juga. Jadi huraikan mesti ada contoh. 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Huraikan kesan perkembangan teknologi maklumat. Nyata teknologi maklumat. Sebab dalam soalan latihan yang cikgu bagi, pelajar banyak salah anggap apa itu teknologi maklumat. Teknologi maklumat ialah berkaitan dengan internet, telefon, bukannya MRT, LRT, itu adalah teknologi pengangkutan. Berbeza tu. Jadi, bagaimana teknologi maklumat ini menangani isu kesesakan lalu lintas di Malaysia? 2 fakta ya. Kita tengok huraian pelajar. Siapa punya ni ya? Siapa punya ni? Okay. Jadi antara kesan perkembangan teknologi maklumat dalam menangani isu kesesakan jalan raya di Malaysia. Yang ini sebenarnya tidak tolak markah, cuma tidak ada markah. Di sini cikgu boleh letak sin sahaja ni, SN. Okay. Kalau kamu tulis kesannya ialah pun cukup. Okay. Memudahkan pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Okay. Ini fakta 1. Dalam sini ni pun sebenarnya memudahkan pergerakan fakta dari satu ke tempat lain pun boleh sudah diterima sebagai huraian. Tapi kamu hurai lagi kan? Jadi cikgu ambil tidak perlu menunggu lama. Huraian 1. Okay. Contohnya lampu isyarat memudahkan pengurusan jalan raya. Lampu isyarat bukan teknologi maklumat. Dia adalah teknologi pengangkutan. Jadi hati-hati. Okay, seterusnya. Meningkatkan tahap ketersampaian. Itu adalah fakta 2. Betul lah ni fakta 2. Seterusnya dapat sampai ke satu destinasi dengan cepat dan pada masa kerana kenderaan canggih. Cikgu ambil yang inilah. Sampai cepat. Okay, jadi dia adalah huraian 1. Walau bagaimanapun contoh yang dia bagi ni. Kereta api dan lain-lain. LRT di sini ni. Di belakang skrin cikgu ni. LRT, MRT itu bukan teknologi maklumat. Itu ialah teknologi pengangkutan. Hati-hati. Ini contoh soalan yang lain. Siapa punya ni? Okay. Kesannya ialah, betul ni, pandai. Kesannya ialah dapat mengurangkan isu kesesakan lalu lintas. Betul, mengurangkan. Fakta 1. Huraian yang dia berikan ialah sebagai contoh aplikasi Waze. Ini bukan huraian sebenarnya. Ini boleh diberikan sebagai contoh. Aplikasi itu juga dapat memberitahu jalan yang boleh digunakan. Ini adalah huraian. Di sini dia dapat 1, 2, 3 markah sudah. Okay. Kita tengok soal jawapan dia yang kedua. Selain itu, kesannya juga pemandu dapat mengelakkan daripada kemalangan. Betul, boleh mengelakkan kemalangan. Itu ialah fakta 2. Lepas tu dia berikan, hal ini kerana kemalangan selalunya berlaku semasa berlaku kesesakan lalu lintas jalan raya. Cikgu tidak terima sebagai huraian sebab dia tidak selari dengan
mengelak kemalangan jalan raya. Ni. Lepas tu dia bagi contoh kesesakan jalan raya dapat diatasi. Tidak ada huraian dan tidak ada contoh. Jadi tidak adalah markah di sini. Markah pelajar cuma ini ada 3 dan 1 fakta 4 daripada 6 markah sahaja. Okey, contoh jawapan yang betul cuba tengok ni. Kesannya ialah mengurangkan kesesakan lalu lintas. Fakta, tidak perlu beratur menunggu giliran membayar tol. Sebab di Semenanjung Malaysia selalunya ada tol kan. Sebab kenapa? Sebab mereka menggunakan touch and go atau smart tag. Cuma scan dari jauh terus dapat laluan, boleh lalu tol tersebut. Jadi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Yang kedua ialah memudahkan urusan. Okey, mudah macam mana? Hanya berurusan dalam talian, tidak perlu bergerak pergi mana-mana. Contoh dia ialah pembelian tiket secara online, tiket kapal terbang, tiket baskah, senang. Jadi pelajar ini mendapat 6 markah 2 perenggan sahaja. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Jelaskan kesan pembinaan jalan raya kepada alam sekitar. Tadi masih lagi berkaitan dengan alam sekitar. Masih lagi berkaitan dengan pembinaan jalan raya. Ini kepada alam sekitar. Ini berapa? Jelaskan. Jadi 3 fakta, 3 huraian atau contoh. Tidak wajib ada contoh. Yang mana-mana sahaja antara ini. Yang paling wajib ialah 3 fakta. 3 fakta. Itu yang cuma tekankan. Okay, kita tengok soalan contoh daripada pelajar. Jelaskan kesan pembinaan. Yang pertama jawapan dia ialah antara kesan pembinaan jalan raya kepada alam sekitar sebenarnya tidak perlu pun. Kesannya ialah pencemaran. Bila cakap pencemaran saja tidak ada markah ni kena bagi tahu pencemaran apa. Nasib baik ada di sini dia bagi tahu. Tapi dia bagi contoh. Pencemaran udara itu baru fakta. Pencemaran udara dari mana? Dari kenderaan. Itu ialah contoh. Okey. Jadi bolehlah sini 1 perenggan ini dia dapat 2 markah. Perenggan yang kedua selain itu tanah runtuh. Betul lah fakta 2. Pokok yang ditebang untuk membuat jalan raya akan menyebabkan tanah runtuh. Itu ialah huraian. Jadi dia cuma bagi 2 fakta tau. Jadi dia cuma dapat 4 markah. So kena tambah 1 perenggan lagi. Fakta yang ketiga barulah dapat 6 markah. Okey, hati-hati ya. Seterusnya, contoh yang betul ini. Contoh jawapan yang betul. Kesannya ialah memusnahkan flora dan fauna. Ini pun sebenarnya boleh dapat 2 markah ni sebab flora fauna berbeza. Habitat dimusnahkan untuk pembinaan jalan raya, huraian. Okay. Kedua, meningkatkan suhu setempat. Kerana apa? Pelepasan asap kenderaan. Huraian 2. Okay, berlaku tanah runtuh. Kenapa? Hilangnya pokok yang mencengkam struktur tanah. Ini kan ada 3 fakta, 3 huraian. Dapatlah 6 markah. Nah, macam tu cara menjawab. Kita tengok soalan yang keempat. Okay, ini selalunya stimulus namanya ni. Stimulus. Selangor, Johor, Negeri Sembilan mempunyai penduduk padat. Dalam soalan latihan yang cikgu bagi ni, sila cek jawapan masing-masing. Betul ke salah? Okay. Ada yang cikgu sudah cek juga tu. Ada yang tidak terang. Tidak dapat dikenal pasti apa jawapan kamu. Okay. Mengapakah negeri-negeri di atas mempunyai penduduk padat? Selangor, Johor, Negeri Sembilan. Okay. Di kawasan-kawasan ni. Kenapa dia mempunyai penduduk padat? Jadi selalunya jawapan dia ini ialah sebabnya ialah contoh kan. 3 fakta ni. Mengapakah? 3 fakta, 3 huraian, 3 contoh. Yang paling penting 3 fakta. Yang ini mana-mana sahaja. Jawapan, ni jawapan kamu ni. Negeri-negeri tersebut mempunyai populasi penduduk yang padat kerana mempunyai banyak peluang pekerjaan. Betul, fakta 1. Hal ini kerana negeri-negeri tersebut mempunyai kemajuan dalam penggunaan teknologi hijau yang dapat meningkatkan kualiti hidup. Cikgu tidak kira sebab sepatutnya kalau dia cakap peluang pekerjaan, dia beritahulah
Apa contoh peluang pekerjaan yang ada di sana? Kilang kah? Industri kah? Kedai kah? Ni apa-apa ni dihurai ni. Cikgu pun tidak tahu. Seterusnya mempunyai sumber bahan mentah untuk sumber makanan yang banyak. Okey, ni fakta 2. Jadi dia kena beritahulah apa sumber makanan yang banyak ni apa maksud dia. Jadi seterusnya dia tidak hurai pun. Dia tidak hurai apa di sini. Hal ini kerana banyak kawasan tanah yang subur. Sebenarnya tanah yang subur ini ialah fakta. Jadi dia sudah bagi fakta ni 3. 1, 2, 3. Hasil yang berkualiti. Sebagai contohnya, penduduk menjalankan aktiviti pertanian. Bolehlah dia sokong subur, jadi pertanian ini ada 2 markah. Jadi markah yang dia pelajar ini dapat cuma 1, 2, 3, 4. Sepatutnya dia kena ada 3 fakta lah. 1, 2, hurai lagi supaya dapat markah. Yang ini tidak dapat markah ni, peluang pekerjaan salah ni, kosong sejak dia hurai. Peluang pekerjaan apa? Dia peluang pekerjaan apa? Okey. Contoh jawapan yang betul ialah sebabnya ialah banyak bandar-bandar besar. Kawasan Selangor, Johor banyak bandar besar. Contoh Kuala Lumpur, Ipoh dan Shah Alam. Inilah contoh, bagi contoh. 1 je pun boleh sudah diterima. Okey, kedua mempunyai jaringan pengangkutan yang padat. Betul lah kan? Seperti lampu raya, kereta api, MRT, kapal terbang. 1 je pun boleh ni diterima. Okey, ketiga mempunyai banyak pusat pengajian tinggi. Universiti Malaya ada di Selangor, Universiti Kebangsaan Malaysia pun semua ada kan di sana. Jadi ini adalah jawapan yang mendapat 6 markah. 3 fakta wajib. 3 fakta. Contoh yang kelima, bagaimanakah amalan teknologi hijau membantu memelihara alam sekitar di kawasan tersebut? Bagaimana? Lepas tu terangkan lagi. Biarpun bagaimanakah, terangkan tetap juga 3 fakta, 3 huraian, 3 contoh. Amalan teknologi hijau. Teknologi hijau. Mesti tahu apa dia teknologi hijau ini. Macam mana membantu memelihara alam sekitar. Okay, kita tengok jawapan pelajar dahulu. Amalan teknologi hijau dapat membantu memelihara alam sekitar di kawasan tersebut dengan mengamalkan amalan 5R. Okay, 5R. Betul lah fakta kan? 5R, teknologi hijau. Okay, menggunakan tong kitar semula. Okay, betul lah. Huraian 1. Okay. Lepas tu dia telah disediakan di kawasan tersebut dengan betul. Sebagai contohnya menggunakan 3 jenis tong sampah semula jadi. Okay, sebab dia sudah bagi huraian, jadi cikgu tidak terima ini sebagai satu pemarkahan. Selain itu, kawasan tersebut dapat dipelihara dengan landscape yang sesuai. Okey. Tersebut dipelihara dengan landscape yang sesuai. Cikgu ambil yang inilah. Menanam pokok barulah fakta. Okey, fakta. Sebagai contoh, penanaman pokok di kawasan persekitaran rumah. Huraian 2. Okay. Jadi pelajar ini cuma dapat 1, 2, 3, 4 markah sahaja. Kalau mau markah penuh lagi, tambah lagi 1 fakta, 1 huraian atau contoh. Okay. Contoh jawapan yang betul ialah, cara-caranya ialah penggunaan pengangkutan awam. Pengangkutan awam, MRT, LRT. Sebab mengurangkan penggunaan bahan api. Yang kedua, menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Ni fakta 2 ni. Seperti tenaga solar. Okay, ketiga, menggalakkan amalan 5R supaya dapat mengurangkan penggunaan sisa domestik seperti plastik dan kertas. Walaupun pelajar ini dapat markah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebab markah maksimum 6 markah. Jadi 6 markah je lah. Jadi jawab macam ni semua. Okey, sudah selesai. Jadi cikgu harap kamu sudah faham dengan apa yang cikgu terangkan sebentar tadi. Yang paling penting apabila huraikan sahaja yang kamu perlu contoh dan 2 fakta. Yang lain-lain itu ialah 3 fakta. Huraikan huraikan. Jadi semoga berjaya peperiksaan. Good luck semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.